Ketika ini, selamat datang ke Lensa Parlimen. Nama saya Sandy Zalio, moderator pada hari ini. Kepada yang baru saja menonton siaran ini, Lensa Parlimen akan membincangkan mengenai isu-isu dan persoalan demi rakyat di dalam sidang Parlimen yang ke-14. Siri Lensa Parlimen ini berlangsung setiap hari pada pukul 12.30 tengah hari dan pukul 5 petang. Dan menampilkan ahli-ahli daripada Parti Keadilan Rakyat terutamanya. Untuk itu, semua penonton live di Facebook dan YouTube, jangan lupa untuk like dan share siri ini agar lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada siaran ini. Bersama-sama kita pada petang ini ialah Wabi Tuan Chang Likang, ahli Parlimen daripada Tanjung Malim. Selamat datang ke studio, Wabi. Hai Sandy, hai rakan-rakan semua, apa khabar? So untuk pada hari ini sidang Parlimen akan berlangsung sehingga pukul 8.30 malam, kan? Betul, YB? Yeah. Jadi kita terus kepada fokus topik kita pada hari ini, iaitu mengenai MOU dan juga parliamentary reform. Jangkaan yang tinggi diletakkan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dalam menguruskan tekanan meliputi 3 krisis utama, iaitu kesihatan, ekonomi dan politik. YB, saya ingin bertanya kepada YB, sepanjang minggu daripada minggu lepas, Parlimen telah bersidang sehingga malam. Ada apa-apa isu menarik yang YB boleh kongsikan kepada rakyat di luar sana? Isu menarik memang banyak. Yang rasa yang paling hangat adalah MOU yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak, kerajaan dan juga pembangkang. Itu salah satu yang sangat hangat diperbualkan lah. Yang kedua ada beberapa isu yang berlaku di dalam Dewan yang agak tidak masuk akal. Saya bagi contoh macam minggu lepas ada satu usul yang nak rujuk yang berhormat Taqiyuddin untuk ke jawatan kuasa hak dan kebebasan sebab memesongkan Dewan dengan bukti ini semua statement dari istana, tapi speaker tidak membenarkan, kata dia sudah lupus secara automatik sebab ini berlaku pada persidangan yang lalu. Kami rasa sangat terkejutlah dengan interpretasi speaker. Dan ini juga membuktikan bahawa memang parlimen kita perlu satu reform yang betul-betul supaya dia lebih berkesan untuk pembangkang memantau kerajaan. Dalam pembaruan parlimen, iaitu parliamentary reform di dalam memorandum persefahaman, transformasi dan kestabilan politik ini ada dibentangkan ada dipersetujui mengenai RUU perkhidmatan parlimen untuk memastikan parlimen menjadi institusi bebas. YB boleh minta pencerahan sikit, YB, menjadi institusi bebas macam manakah? Mungkin ramai orang tak faham apa tu undang-undang perkhidmatan parlimen, sebab sebelum ini memang kita ada satu akta perkhidmatan parlimen, tetapi selepas itu akta ini telah pun dimasukkan dan semua kewangan dan juga dana yang diagihkan untuk parlimen itu adalah dari Jabatan Perdana Menteri. Dan itu sebabnya kita selalu ada seorang menteri yang bertanggungjawab pada undang-undang dan parlimen. Sebab eksekutif yang agihkan dana dan parlimen, speaker kena selalu berhubung ataupun bincang dengan eksekutif supaya dapat apa yang mereka nak. Dan kami rasa ini satu sistem yang sangat teruk untuk kebebasan parlimen, sebab wang itu diagihkan oleh kerajaan yang merupakan cabang eksekutif. Maka kalau kita ada satu undang-undang perkhidmatan parlimen, satu tabung ataupun dana akan diketepikan. Setiap bajet dia akan diketepikan untuk parlimen dan parlimen sendiri akan kendalikan kewangan parlimen sendiri. Nak adakan staf baru ataupun adakan
sekretariat baru untuk select committee dan lain-lain, semua boleh diputuskan oleh parlimen sendiri, dan bukan macam sekarang dia perlu melalui satu proses perbincangan, dapatkan persetujuan daripada eksekutif. Maka saya yakinlah dengan wujudnya satu undang-undang perkhidmatan parlimen kita akan menjadi lebih bebas dan merdeka daripada kuasa eksekutif. Seterusnya YB, mengenai pindaan peraturan mesyuarat standing order. Macam contoh di negara UK, ada mesyuarat khas untuk standing order. Rakyat nak tahu bagaimana perpindahan peraturan standing order ni boleh membantu perjalanan Dewan Rakyat dan negara dengan lebih teratur dan berkesan. Sekarang kami belum tahu lagi apa yang akan dipindah, standing order tu apa yang akan dipindah, tetapi apa yang kita ada sekarang, yang standing order yang kita ada sekarang amat tidak mencukupi lah untuk membebaskan parlimen kita, sebab saya ambil contoh, selalunya usul-usul daripada pembangkang tak mungkin diangkat dan dibahaskan di dalam parlimen tanpa mendapatkan persetujuan speaker. Sebab apa? Sebab speaker selalu akan gunakan alasan ikut Westminster system, urusan kerajaan selalu diutamakan. Yang private member bill ataupun usul daripada pembangkang itu akan diketepikan, ataupun dia ada letak dalam agenda tetapi dia tidak akan sampai giliran dia. Dan tetapi kita kata ikut Westminster, tetapi kita tak ikut semua, kita ikut sedikit saja. Yang kalau kita ikut Westminster yang sebenarnya dari UK, UK ada satu hari adalah hari pembangkang, Opposition Day, dan selalunya usul-usul yang pembangkang bawa tu tidak dapat sampai ke agenda. Dia pada hari pembangkang itu usul akan sampai dan akan dibahaskan, dan itu sebabnya hari itu dipanggil sebagai Opposition Day. Dan ini adalah satu contoh yang kita boleh memperbaikilah sistem parlimen sekarang, supaya lebih banyak usul daripada pembangkang boleh dibahaskan. Saya ambil contoh, hari ini ada satu usul daripada YB Lembah Pantai, YB Fahmi, yang meminta supaya kita bahaskan satu usul tentang SPRM. Ada pegawai SPRM yang ditahan. Kita nak bahaskan isu itu sebab isu itu sangat-sangat penting dan sangat hangat sekarang. Tetapi speaker seperti biasa dia telah tolak atas alasan isu ni tidak urgent. So kalau kita ada Opposition Day, hari pembangkang, maka kita boleh angkat usul ni dan bahas dan putuskan usul ni pada hari pembangkang itu. Ini adalah satu contoh lah bagaimana kita nak membaik pulih standing order yang ada sekarang. Baiklah YB, saya juga melihat ada banyak usul yang dipilih dan harus dijawab secara lisan, tapi disebabkan masa yang tidak cukup dan usul tu dibiarkan begitu saja, dan kadang-kadang ada jawapan bertulis, kadang-kadang tak ada. Jadi itulah salah satu yang kita sebagai rakyat juga kadang-kadang melihat soalan dan ingin mengetahui jawapan, tapi jawapan itu tidak pernah sampai kepada kita. YB, satu lagi mengenai kekeliruan daripada perspektif rakyat, mengenai memastikan pejabat ketua pembangkang diberi hak dan kemudahan yang sewajarnya. Boleh YB memberi pandangan mengenai hak dan kemudahan yang akan diberikan dalam MOU ini? Ya, apa yang disebutkan dalam MOU ni, hak dan kemudahan ya, yang sewajarnya adalah bukan dari segi gaji, bukan dari segi bodyguard dan lain-lain, tetapi akses kepada maklumat itu adalah antara yang paling penting. Itu adalah hak yang paling penting. Patutnya semua ahli parlimen dapat, tetapi kita sebagai satu langkah permulaan,
kita kena pastikan ketua pembangkang dapat hak ini dulu. Kenapa hak ini sangat penting? Sebab kalau kita ada memerhati politik di dalam negara kita, memang amat sukar untuk ahli-ahli parlimen pembangkang mendapat maklumat yang sahih ataupun yang rasmi daripada kementerian-kementerian. Maka ini adalah satu permulaan yang baik kalau dilaksanakan supaya ketua pembangkang dapat akses kepada semua maklumat yang bagi contoh mungkin sensitif ataupun mungkin dia bersifat rahsia. Maka pada pandangan saya orang ataupun pegawai yang memberikan pembentangan kepada Perdana Menteri perlu juga memberikan pembentangan yang sama kepada ketua pembangkang. Saya rasa itu adalah hak yang sangat pentinglah untuk bukan saja untuk pembangkang tetapi untuk seluruh negara supaya kita dapat akses kepada maklumat yang penting. Okay, satu dalam MOU ni juga menyentuh mengenai moratorium. Moratorium ini adalah salah satu yang rakyat tertanya-tanya apakah moratorium yang bakal memberi manfaat kepada mereka. Boleh YB menceritakan perkembangan mengenai bayaran tanpa faedah moratorium yang dibincangkan dalam sidang parlimen? Sebenarnya yang dokumen MOU ni dia bukan rahsia, dia satu dokumen terbuka dan boleh dimuat turun dari website parlimen. Dan di dalam MOU tersebut salah satu isu penting yang kami persetujui adalah bagaimana kita nak menangani COVID. Selain daripada MOU moratorium, kita ada juga minta tambahan dana sebanyak 45 bilion ringgit, minta 10 bilion ringgit untuk diagihkan di antara orang yang susah dan juga moratorium untuk orang yang susah. Bukan B40 tetapi 50% orang yang susah. Bukan saja moratorium, sebab sebelum ini apabila kita ada moratorium pinjaman, itu faedah masih dikenakan. So dalam MOU ini kami sudah pun yakinkan kerajaan supaya laksanakan moratorium tanpa faedah untuk 3 bulan untuk orang yang susah, bawa 50%. Yalah 50% yang bawa lah. Dan itu adalah salah satu syarat lah untuk kami menandatangani MOU ini. YB, mengenai moratorium lagi, di sini ditulis mengenai rakyat B50. Apakah sudah ada kriteria B50? Ini adalah satu bukan ada kriteria lah, dan cuma kami rasa B40 mungkin tak cukup. Kami cuba expand sedikit kepada B50 sebab ramai rakyat antara kita yang dulu mungkin dia tak susah sangat, tetapi sekarang dari M40 dia sudah jatuh ke dalam kategori B bawah lah. So kami cuba besarkan kategori B40 kepada B50. Itu adalah itu adalah sebabnya lah kita adakan B50 tu. Sekali dah lagi mengenai MOU ini YB, reform ini bukanlah satu perkara yang boleh berlaku dengan cepat. Jadi ada garis masa yang mesti dilaksanakan berperingkat. Untuk permulaan ini YB, apakah sudah ada satu garis masa yang telah ditetapkan untuk fokus kepada mana-mana aspek terutamanya selain daripada COVID-19? Ya, sebenarnya semua yang kami senaraikan dalam MOU itu memang kami ada impose satu had masa lah. Saya bagi contoh seperti hak dan hak yang sewajarnya untuk ketua pembangkang itu kami minta laksanakan serta-merta, dan hak yang dan ada yang parliamentary reform yang kami beri masa sampai hujung tahun ni. Ada yang kalau perlu pindaan perlembagaan ataupun mewujudkan satu akta baru, kami beri sampai persidangan pertama tahun depan.
2022. So semua reformasi yang akan diadakan, diwujudkan paling lambat adalah pada persidangan pertama tahun depan. So itu yang kami letakkan timeline itulah, supaya dia tidak menjadi janji kosong lah. Dia bila dia dia delay sikit, dia perlambatkan, mungkin kita apa pun tak dapat. So itu sebabnya kita adakan satu timeline. Mengenai garis masa sekali lagi YB, di sini ada diletakkan garis masa yang agak saya rasa sekarang sudah bulan September, ujung bulan September, dan mengenai pemerkasan pelan COVID-19, garis masa sebelum hujung tahun 2021. Adakah ini adalah satu masa yang saya rasa realistik disebabkan penambahan 45 bilion dan Majlis Pemulihan Negara sendiri kena memastikan semua ini berlaku dalam tahun ini. Adakah ini satu yang realistik, YB? Saya rasa untuk moratorium memang realistik lah, sebab bank yang laksanakan, bukan kerajaan laksanakan. Tapi untuk penambahan dana 45 bilion dan 10 bilion untuk orang rakyat susah, saya rasa itu boleh dilaksanakan. Dia bukan susah sangat. Kalau tak cukup, mungkin lah, kalau katakan kita tak cukup dana untuk membantu rakyat sekarang, mungkin kita boleh adakan supplementary budget, iaitu bajet tambahan. Apa salahnya? Yang penting apa yang dijanjikan itu kerajaan perlu dan dia wajib tunaikan. Boleh dilaksanakan, ada banyak caranya. So kami yakin boleh, dan kerajaan pun tahu, sebab kerajaan mereka boleh laksanakan dengan yalah secepat mungkin lah. Tapi YB, Majlis Pemulihan Negara bakal dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri yang telah pun gagal. Adakah pihak Pakatan Harapan masih yakin dengan kejayaan Majlis Pemulihan ini? Secara jujurnya, kami memang membantahlah pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang seperti dikatakan oleh SND, dia memang sudah gagal sebelum ni. Gagal untuk menguruskan COVID, pandemik, gagal juga untuk mengendalikan ekonomi negara kita. Tetapi itu pelantikan pengurusi ataupun yalah pengurusi dalam semua majlis ni, dia tidak termasuk dalam MOU yang kami tandatangani. So kami hanya boleh memainkan peranan sebagai pembangkang. Kami membantah, kami mendaftar bantahan kami lah, tetapi kami tak dapat buat apa. Cuma kami ada senaraikan dalam MOU supaya Majlis Pemulihan Negara ini dia dianggotai oleh 50% pakar-pakar profesional. Dia bukan orang politik. Adalah orang politik, 25% dari kerajaan, 25% dari pembangkang. Tetapi 50% dia mesti dari pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar ekonomi dan sebagainya. Dan itu telah dipersetujui oleh anggota kerajaan lah. So mudah-mudahan dia akan laksanakan. Tetapi memang secara rasminya kami sudah pun mendaftar bantahan kami terhadap pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara lah. Baiklah, seterusnya YB, kita juga hendak menyentuh sedikit mengenai kebebasan institusi kehakiman. Adakah sekarang ini blok-blok pembangkang ada menyuarakan mengenai pelantikan 25% daripada ahli parlimen mana-mana blok haruslah bebas daripada kluster pada ketika ini? Adakah sudah dipersoalkan ataupun adakah itu dalam perancangan? Ya, pandangan YB. dalam MOU itu dia tidak detail macam itulah. Cuma kami kata kami perlu memastikan terlaksana sepanjang masa kebebasan badan kehakiman. Tetapi detail tak dibincang lah. Cuma ialah seperti yang dikatakan tadi, untuk
supaya selaras dengan semangat MOU ini. Patutnya yang terlibat dalam kes-kes mahkamah, iaitu kluster mahkamah lah, mereka tidak harus menjawat apa-apa jawatan yang penting. Mereka harus mereka harus jauhi daripada jawatan-jawatan yang bersifat eksekutif. Sebab ini kalau mereka dilantik untuk menjawat jawatan penting dalam cabang eksekutif, maka dia akan memberi satu gambaran yang tidak selaras dengan apa yang kita sudah tanda tangani lah dalam MOU ni, iaitu menjaga kebebasan badan kehakiman. Yang itu itu adalah pendirian kami lah. Cuma kita pun tak tahu apa yang akan terjadi. Kami perlu terus memantau lah kerajaan, tata kelola kerajaan. Begitu juga dengan seperti yang YB bincangan tadi mengenai kuasa melantik itu tidak terletak di dalam MOU. Ini juga macam pemisahan mengenai undang-undang pemisahan kuasa peguam negara, peguam pendakwa raya yang mungkin hanya boleh disuarakan tetapi mungkin tidak dapat di reform lagi pada ketika ini. Untuk itu seterusnya YB, soalan juga mengenai rakyat jelata tengah kecoh mengenai pemberian dos ketiga vaksin bermula Oktober. Adakah bajet 6 juta dos vaksin pembelian tambahan ini mencukupi untuk seluruh rakyat Malaysia? Kerana dos ketiga semua orang perlu ambil walaupun rakyat mengambil Sinovac ataupun Pfizer, AstraZeneca, tapi soalan tu ada cukup 6 juta untuk dos tambahan? Kalau mengikut populasi memang kita tak cukuplah 6 juta. Cuma kami dalam MOU tu kami minta percepatkan proses membeli vaksin, dos vaksin tu lah. Dan saya yakin kalau mengikut keadaan sekarang, mungkin 6 juta tu tak cukup untuk kita semua orang melengkapkan dos kedua. Maka dia perlu pertingkatkan lagi lah dari segi bilangan dos. Tetapi apa yang kami hendak titik beratkan adalah ini adalah cadangan yang kami lontarkan kepada kerajaan pada masa rundingan lah sebelum MOU ditandatangani. Dan masa tu kami pun tidak jelas sangat tentang apa program yang nak yang hendak dibawa oleh kerajaan. So kami letakkan 6 juta dos lah. Baiklah YB. Seterusnya yang terakhir sekali mengenai transformasi pentadbiran. Sekarang ni mempercepatkan undi 18 dan pendaftaran automatik. Sekarang ni kita telah melihat vaksin, kadar pendaftaran vaksin juga bermasalah. Peratusan tidak lagi, terutamanya di Sabah dan Sarawak, peratusan pendaftaran COVID vaccination tu agak rendah berbanding di sini, berbanding di Semenanjung Malaysia. Jadi mempercepatkan undi tu adalah tugas Suruhanjaya Pilihan Raya. Apakah mekanisme yang boleh YB cadangkan untuk memperhalusi pendaftaran mereka menjadi pengundi? Saya rasa pendaftaran menjadi satu masalah sebab sebelum ni kita sistem kita perlu perlu rakyat sendiri pergi daftar. Yang tak daftar itu dia kira belum ada hak untuk mengundi. Dan itu sebabnya dalam MOU ini kami mendesak supaya pendaftaran mesti automatik. Apabila orang itu telah melebihi ataupun mencapai 18 tahun, dia perlu terus automatik menjadi pengundi. Saya rasa ini sangat senang untuk dilaksanakan apabila kalau SPR dengan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, mereka cuma perlu linkkan berintegrasi database mereka, terus boleh laksanakan.
Cuma memang sekarang ada sedikit masalah teknikal. Ada negeri-negeri yang dia belum tukar perlembagaan negeri. Kami perlu buat satu pindaan perlembagaan. Lepas tu yang negeri-negeri juga perlu membuat perpindaan lah. Tetapi saya rasa yang itu dia boleh dilaksanakan dengan cepat. Dan timeline kita pun senang. Timeline kita sampai tahun depan. Dia sebelum pilihan raya, dia mesti laksanakan yang ni lah. So, untuk saya, dia tak perlu ada mekanisme yang sangat sukar ataupun sangat rumit. Ini adalah perkara yang sangat mudah. Cuma integrate database saja. Database 2 jabatan. Saya rasa itu boleh dilaksanakan dengan cepat lah. Lagi satu pencerahan YB mengenai had jawatan Perdana Menteri tidak lebih 10 tahun. Jadi ini saya ingin pencerahan daripada YB. Contohnya satu situasi Perdana Menteri A menang pada PRU 14 dan menjawat 5 tahun. PRU akan datang, dia tidak bertanding. PRU 3 penggal ke hadapan, dia bertanding. Adakah dia jumlah tahun tu ikut daripada dia telah menjadi PM pada PRU 14 dan di PRU 16, ataupun dia kira semula dari PRU 16 saja dan bermula daripada situ? Okey, saya faham soalan. Yang sebenarnya ini nanti kita perlu tengoklah apabila kita ada akta undang-undang pindaan perlembagaan. Dalam masa itu memang kami akan tahu dengan jelas lah. Cuma pemahaman saya adalah sepanjang dia jadi Perdana Menteri, tak kira lah penggal ni jadi, penggal itu tak jadi, tapi accumulate. Accumulate. Dia ada accumulate. Dan itu sebabnya kita tak letak penggal. Kita letak 10 tahun. So mungkin kali ini 5 tahun. Yang pilihan raya akan datang tak tanding. Lepas itu 5 tahun lagi dia tak boleh, dia tak layak lah jadi Perdana Menteri lagi. So itu adalah maklumat lah untuk kita hadkan supaya tak ada seorang yang terlalu berkuasa. Tak ada sampai 22 tahun, 23 tahun menjadi Perdana Menteri lah. Saya rasa itu adalah niat kami untuk dalam MOU inilah. Kalau YB, kita pun sudah hampir kepada penghujung rancangan. Saya ingin meminta YB untuk memberikan rumusan mengenai MOU ini. Kerana, mengapa YB? Kerana rakyat jelata di luar sana memikirkan bahawa MOU ini adalah satu perpaduan di mana fungsi pembangkang dan kerajaan adalah bersama-sama di dalam kerajaan. Contohnya sebelum contohnya kempen ataupun usaha dalam mana-mana aspek, contohnya kesihatan. Jadi rakyat memikirkan bahawa ada blok pembangkang di situ yang memberikan check and balance. Tapi sebenarnya tidak, dan saya minta YB memberikan pencerahan mengenai perkara ini. Boleh. Saya banyak ditanya soalan ini sebab ada ramai orang salah faham bahawa MOU, tanda tangan MOU itu antara kerajaan dengan pembangkang. Dia sudah jadi satu kerajaan perpaduan, unity government. Tak ada lagi pembangkang lah, tak wujud lagi pembangkang lah. Itu adalah tanggapan yang salah. Sebab apa? Sebab peranan sebagai pembangkang peranan kami sebagai pembangkang, dia tetap ada. Apa yang dalam MOU ni, kami melepaskan hak untuk tumbangkan kerajaan dalam parlimen. Itu saja yang kami lepaskan. Yang lain kami dapat, bukan kami dapat, kita semua orang dapat reformasi institusi yang selama ni kita perjuangkan. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat berbaloi lah, dan itu juga akan memberi kebaikan kepada perjalanan parlimen kita, kepada sistem demokrasi kita. So sistem politik kita akan menjadi lebih matang dengan wujudnya reformasi institusi. Dan itu sebabnya saya hendak menegaskan sekali lagi bahawa kami tetap memainkan peranan pembangkang dalam parlimen, dan kalau kawan-kawan ada memerhati apa yang berlaku dalam parlimen selama dua minggu ini, saudara-saudari dapatlah perhatikan
sebenarnya kami pun seperti biasa membantah polisi-polisi kerajaan dalam parlimen. Saya nak tegaskan sekali lagi bahawa kami tidak ada sebarang, kami tidak dilantik diberi jawatan, sebarang jawatan yang bersifat eksekutif, yang ada kuasa eksekutif. Kami juga tidak diberikan sebarang kuasa lah. Tidak diberi sebarang jawatan, tidak diberi sebarang kuasa eksekutif. Kami tetap membangkang. Dan dengan MOU ini, dia akan memberi ruang yang lebih besarlah untuk kami memantau tata kelola kerajaan. Itu sahaja. Faham lebih. Untuk tu saya dengan ini mengakhiri rancangan Lensa Parlimen pada sesi ini. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada terima kasih Sandy. Terima kasih semua kerana sanggup meninggalkan parlimen dan bersama dengan kita di Lensa Parlimen pada kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan share siaran Lensa Parlimen yang akan berlangsung pada setiap hari pukul 12.30 tengah hari dan pukul 5 petang. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera.